Assalamualaikum dan selamat pagi pada rakan-rakan sahabat guru yang bersama-sama menyaksikan program pada pagi ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru sekalian, kita berada dalam satu program yang dikenali sebagai program memperkasa KSSM peringkat daerah Kuala Pilah tahun 2021. Tuan-tuan dan puan-puan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia menetapkan bahawa setiap murid perlu mendapat akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri bagi menghadapi kehidupan masa hadapan. Oleh itu, murid berhak mendapat peluang pendidikan meskipun mereka tidak dapat hadir ke sekolah. Ini jelas tercatat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Membawa kepada keadaan yang berlaku pada masa ini. Penularan wabak COVID-19 telah banyak mengubah amalan pendidikan di negara kita. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, pengajaran dan pembelajaran tidak lagi dapat dijalankan secara bersemuka. Pandemik COVID-19 telah memberi impak besar kepada semua kerana fenomena ini bukan sahaja menimbulkan kegelisahan tetapi meruntuhkan kebiasaan yang menjadi amalan harian dalam semua aspek kehidupan. Oleh itu, semua pihak perlu bersiap sedia dengan kebiasaan baharu. Kemelut pandemik COVID-19 telah menyebabkan dua fenomena berlaku dalam ekosistem persekolahan kita. Pertama, kejutan budaya belajar dan kedua, kelumpuhan sistem sokongan. Semua pihak yang terlibat dalam ekosistem ini, baik murid, guru, pemimpin pendidikan dan ibu bapa tertekan dan terkesan secara langsung. Perasaan bercampur bau ini menjadi semakin kritikal apabila berlakunya fenomena yang dinamakan sebagai kelumpuhan sistem sokongan. Kelumpuhan sistem sokongan ini bukan sahaja bermaksud ketiadaan sistem sokongan tetapi sokongan dan kelaziman lama tidak lagi sesuai dan tidak lagi dapat memenuhi keperluan dalam menghadapi pengalaman baharu kejutan budaya belajar yang dialami oleh murid, guru dan ibu bapa. Umpamanya, murid-murid tidak lagi mendapat sokongan belajar yang sesuai apabila mereka tidak tahu bagaimana mengamalkan self-direct learning. Guru-guru pula tidak mendapat sokongan yang sesuai untuk mereka menyediakan digital learning kepada anak murid mereka. Sedangkan ibu bapa pula terkial-kial untuk mendapatkan sokongan bagi membantu mereka mengawasi anak-anak mereka belajar tanpa hadir ke sekolah. Pelbagai usaha perlu dilaksanakan oleh pelbagai pihak bagi memastikan flipped learning space dapat dilaksanakan sebagai sokongan untuk sama-sama berjuang mempersiapkan segenap lapisan warga pendidikan khususnya murid untuk berhadapan dengan norma baharu dunia pendidikan pada hari ini. Hadirin sekalian, program pada pagi ini merupakan satu daripada usaha yang dilaksanakan oleh PPD Kuala Pilah untuk membantu memantapkan pemahaman dalam kalangan guru khususnya guru-guru dalam daerah Kuala Pilah terhadap kurikulum standard sekolah menengah atau juga dikenali sebagai KSSM. Untuk makluman rakan-rakan guru yang menyaksikan perkongsian pada hari ini, KSSM telah dilaksanakan secara berperingkat bermula pada tahun 2017 ketika pelajar berada di tingkatan 1. Pelaksanaan KSSM bertujuan untuk menjadikan kurikulum kebangsaan lebih holistik dan relevan.
Kini, menjelang tahun 2021, kumpulan murid pertama yang mengikuti KSSM akan berhadapan dengan pentaksiran peringkat kebangsaan iaitu Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau SPM. Program memperkasa KSSM peringkat daerah Kuala Pilah ini dilaksanakan dalam beberapa siri. Pada fasa pertama, program ini akan memberi fokus kepada dua mata pelajaran wajib lulus di peringkat SPM iaitu Bahasa Melayu dan Sejarah. Untuk tujuan tersebut, untuk siri pertama ini, perkongsian akan dibuat untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Perkongsian akan dilaksanakan oleh Cikgu Muhammad Imran bin Muhammad Bidin iaitu JU untuk mata pelajaran Bahasa Melayu yang bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Muhammad dan telah berpengalaman mengajar selama 8 tahun. Baiklah, tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya saya serahkan pelaksanaan program pada pagi ini kepada Cikgu Muhammad Imran bin Muhammad Bidin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Sebelum saya mulakan perkongsian, elok rasanya saya kenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Imran bin Muhammad Bidin, berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Muhammad. Dalam sesi ini, saya telah manahkan untuk berkongsi mengenai format pentaksiran mulai tahun 2021 Bahasa Melayu KSSM. Sebaik sahaja KPM meluluskan kurikulum standard Sekolah Menengah KSSM, lembaga peperiksaan terus menukar bentuk format pentaksiran baharu Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Dalam perekaan bentuk format pentaksiran, aspek penjajaran dengan kurikulum sangat diberi keutamaan. Oleh sebab itu, format pentaksiran direka bentuk berdasarkan matlamat, objektif dan kandungan kurikulum standard seperti terkandung dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP. Baik, kita teruskan pada slide yang pertama. Kita mulakan dengan matlamat. Matlamat kurikulum standard sekolah menengah KSSM Bahasa Melayu adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan boleh berkomunikasi bagi memenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu pengetahuan, kemahiran maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan seharian. Teruskan dengan slide kedua. KSSM Bahasa Melayu bertujuan membolehkan murid mencapai objektif mata pelajaran berikut. Terdapat 10 objektif mata pelajaran. Yang pertama, objektif mata pelajaran pertama ialah murid dapat mendengar, memahami perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan ayat, pernyataan dan maklumat dalam pelbagai ujaran dan wacana dengan memberikan respon yang betul dan tepat. Objektif mata pelajaran kedua, murid dapat bertutur, berbicara, bersoal jawab, berbincang, berunding, menyampaikan maklumat dan mengulas sesuatu perkara dalam pelbagai situasi dengan pengucapan fasih, kritis dan bertata susila. Teruskan dengan objektif mata pelajaran yang ketiga. Murid dapat membaca dan menggunakan pelbagai strategi dan teknik bacaan untuk memahami, menaakul, menganalisis dan menilai maklumat bahan prosa, puisi dan grafik dengan kritis, reflektif, betul dan tepat.
Baik, seterusnya, objektif mata pelajaran yang keempat. Murid dapat membaca untuk meningkatkan kelancaran bacaan, meluaskan perbendaharaan kata, pengetahuan dan pemikiran, serta mengukuhkan penghayatan terhadap bahan sastra dan bukan sastra. Objektif mata pelajaran kelima, murid dapat membaca, memahami dan menggunakan perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan, peribahasa dan bahasa kiasan dalam komunikasi dan penulisan dengan betul dan kreatif. Seterusnya, objektif mata pelajaran keenam, menulis untuk melengkapkan, menerangkan, meringkaskan, merumus, mengolah, mengulas dan mengedit maklumat daripada pelbagai sumber. Objektif mata pelajaran ketujuh pula, murid dapat menulis untuk menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik untuk melahirkan idea dengan tersusun, menggunakan bahasa dengan betul, gramatis dan menarik. Objektif mata pelajaran ke-8, murid dapat menghasilkan dan mempersembahkan karya prosa, puisi dan seni bahasa yang lain secara kreatif dan berkesan. Objektif mata pelajaran ke-9 pula, murid dapat memahami dan menggunakan tata bahasa bagi tujuan lisan dan penulisan dengan betul dan tepat mengikut konteks. Manakala objektif mata pelajaran yang terakhir iaitu yang ke-10, murid dapat menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa. Baik, di sini ada 10 objektif mata pelajaran yang ditetapkan oleh lembaga peperiksaan. Jadi seterusnya kita akan lihat pula objektif pentaksiran atau dipanggil OP. Okey, terdapat 7 objektif pentaksiran. Baik, yang pertama, objektif pentaksiran pertama ialah keupayaan untuk mendengar secara intensif, memahami dan memberikan respons dengan menggunakan bahasa yang bertata susila untuk pelbagai tujuan. Objektif pentaksiran yang kedua pula, keupayaan untuk bertutur dalam perbincangan dan bersoal jawab serta menghuraikan idea dalam pelbagai laras bahasa dan situasi secara fasih, bermakna dan bertata susila. Objektif pentaksiran yang ketiga pula, keupayaan untuk membaca, memahami, menakul dan menilai maklumat daripada pelbagai sumber atau bahan secara berkesan terhadap bahan sastra dan bukan sastra. Manakala objektif pentaksiran yang keempat, keupayaan untuk menggunakan maklumat daripada pelbagai sumber atau bahan yang dibaca untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang tepat dan kreatif. Objektif pentaksiran yang kelima pula, keupayaan untuk menulis, memberikan respons positif dan menyampaikan idea terhadap maklumat yang terdapat dalam pelbagai sumber atau bahan dengan menggunakan teknik dan gaya bahasa yang berkesan. Seterusnya, objektif pentaksiran keenam, keupayaan untuk melahirkan idea dan pendapat dalam pelbagai bentuk penulisan dengan menggunakan aspek kebahasaan, keindahan dan kehalusan bahasa secara kritis dan kreatif. Dan objektif pentaksiran yang terakhir, yang ketujuh, iaitu keupayaan untuk mengetahui, memahami dan menggunakan tata bahasa Melayu dalam komunikasi dan interaksi dengan betul dan tepat dalam pelbagai tujuan dan isu.
Begitulah ketujuh-tujuh objektif pentaksiran yang ditetapkan oleh lembaga peperiksaan. Jadi kita akan lihat apa hubungan ataupun grade hubungan antara objektif mata pelajaran dengan objektif pentaksiran. Baik, jika kita lihat di sini, okey, ada objektif mata pelajaran satu berkait rapat dengan objektif pentaksiran satu. Maknanya dalam objektif pentaksiran diuji, apa yang diuji kita perlu lihat dalam objektif mata pelajaran tersebut. Okey. Okey, di sini saya tak nak terangkan terlalu panjang. Okay, kita teruskan grade hubungan antara OP dengan instrumen. Okey, ini akan lebih jelaslah, cikgu akan nampak dengan lebih jelas bagaimana untuk membina item, untuk membina instrumen. Ha? Okey. Okey, cikgu. Kita lihat sini. Okey. Dalam kertas satu, iaitu kertas penulisan, okey, apa objektif pentaksiran yang terdapat dalam kertas satu, iaitu kertas penulisan. Okey, objektif pentaksiran 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, kenapa tidak ada objektif pentaksiran 1 dan 2? Okey, kerana objektif pentaksiran 1 dan 2 mengenai mendengar dan bertutur. Kalau kita lihat di sini, objektif pentaksiran 1, sekejap ya cikgu, okey. Okey, baik. Di sini ialah keupayaan untuk mendengar secara intensif. Maknanya berkaitan dengan mendengar. Jadi, dalam kertas satu, tiada ujian tentang mendengar. Okey, kerana soalan bertulis. Jadi, tiada kaitan dengan objektif pentaksiran 1 dan 2. Jadi, itu ada hubung kait, cikgu, antara pentaksiran. Jadi, sebab untuk membina item atau untuk membuat soalan, jadi cikgu perlu merujuk kepada objektif pentaksiran yang disediakan oleh lembaga peperiksaan. Begitu juga dengan kertas pemahaman. Kalau kita lihat di sini, semua berkaitan dengan objektif 3 sehingga objektif pentaksiran 7. Okey, kecuali objektif kertas ketiga, iaitu kertas bertutur dan mendengar. Okey, sebab apa? Di dalam objektif pentaksiran 1 dan 2, dia khususkan ataupun dia tetapkan untuk ujian bertutur dan mendengar. Jadi di sini ada hubung kait yang rapat ataupun dipanggil grade hubungan antara objektif pentaksiran dengan instrumen ataupun item. Jadi di sini saya tak perlu untuk menghuraikan dengan terlalu panjang. Kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Baik, konstruk yang ditaksir. Okey. Yang pertama, okey, 1.0 iaitu pengetahuan sistem bahasa. Okey, dalam ini diuji yang pertama tata bahasa, morfologi, sintaksis, kosakata dan peribahasa. Okey, jika sebelum ini formatnya berbeza. Okey, KSSM formatnya berbeza. Tapi masih lagi diuji tentang sistem bahasa, tata bahasa, morfologi. Okey, morfologi ni apa cikgu? Morfologi ni ialah golongan kata. Seperti jenis kata, kata nama, kata kerja, kata tugas. Jadi termasuk morfologi tu termasuk dalam golongan kata. Okey, seterusnya ialah sintaksis. Sintaksis ni berkenaan dengan binaan ayat. Okey, jika sebelum ni ada soalan menukarkan ayat daripada ayat aktif kepada ayat pasif, ayat tunggal kepada ayat majmuk. Okey, masih sama, cuma berbezanya ialah bentuk soalan. Okey, nanti kita akan lihat dalam sesi seterusnya. Okey, apa lagi yang diuji dalam ni ialah kosakata, okey, dan peribahasa. Okey, itu semua dalam sistem bahasa. Okey, seterusnya ialah kemahiran 2.0 itu kemahiran lisan dan kemahiran lisan. Baik. 2.1.1 kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar. Kemahiran bahasa dan aplikasi maklumat yang didengar,
memberi jawapan yang betul berdasarkan bahan yang didengar. Okey. Seterusnya ialah kemahiran bertutur. Okey, juga termasuk di dalam kemahiran lisan. Okey, di bawah kemahiran lisan ni ada dua. Yang pertama iaitu kemahiran mendengar dan yang kedua ialah kemahiran bertutur. Okey. Kemahiran bertutur, okey, konstruk yang ditaksir yang pertama ialah tata bahasa dan kosakata, okey, sebutan, intonasi dan nada, fasih dan bertata susila, dan idea dan bermakna. Okey, seterusnya, penggunaan aspek kebahasaan. Okey, juga dinilai, okey, dari segi kemahiran membaca, kemahiran menulis, aspek seni bahasa dan aspek tata bahasa. Baik, seterusnya, cikgu, kemahiran membaca dan memahami. Mengenal pasti maklumat, maknanya pelajar perlu mengenal pasti maklumat, pemahaman bahan. Okey, kalau kita lihat format terbaru ini memang banyak bahan yang perlu dibaca. Okey, pelajar memang perlu membaca untuk memahami tentang bahan yang diberikan. Okey, yang kedua, menyatakan maksud rangkai kata. Okey, membuat interpretasi. Okey, interpretasi ni apa cikgu? Interpretasi ni tafsiran ataupun penjelasan. Okey, maknanya pelajar perlu menjelaskan. Okey, seterusnya membuat refleksi dan penilaian terhadap teks serta membuat hubung kait dan penilaian. Okey, seterusnya cikgu, kemahiran menulis. Okey, melahirkan idea, aplikasi bahasa iaitu mencipta, kreatif dan apresiasi bahasa serta wacana yang lengkap. Dan yang terakhir, okey, nilai. Jadi, kesemua ini ialah konstruk yang ditaksir dalam KSXM Bahasa Melayu melalui SPM 2021. Okey, ini konstruk yang ditaksir dengan lebih mudahlah, dengan lebih ringkas. Kita tengok yang pertama, kemahiran menulis. Okey, apa yang ditaksir? Yang pertama, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Okey. Okey, kemahiran bahasa pula, kemahiran membaca pula, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Seterusnya, kemahiran mendengar dan bertutur, mana memahami, mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Manakala untuk kemahiran mendengar pula, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Okay, seterusnya yang kelima, pengetahuan sistem bahasa dan yang terakhir iaitu nilai. Kita teruskan dengan format instrumen peperiksaan SPM mulai tahun 2021 untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Okey, saya fikir cikgu rasanya cikgu dah faham ataupun dah nampak gambaran, tapi mungkin ada kesamaran ataupun kurang jelas mengenai format terbaru. Jadi saya akan kongsikan sedikit mengenai keempat-empat kertas format baru. Jika sebelum ni hanya 2 kertas untuk Bahasa Melayu SPM, tapi sekarang lembaga menetapkan 4 kertas yang perlu diuji. Kertas 1, kertas 2, kertas 3 dan kertas 4. Baik, untuk kertas 1 dan kertas 2, jenis instrumennya ialah ujian bertulis. Untuk kertas 3, ujian bertutur dan kertas keempat, ujian mendengar. Itu jenis instrumen. Seterusnya, jenis item. Untuk kertas 1, subjektif respon terhad dan subjektif respon terbuka. Ada 2 item yang akan diuji dalam kertas 1. Manakala
Untuk kertas 2 pula, juga diuji subjektif respon terhad dan subjektif respon terbuka. Okey. Dalam kertas 3 juga, masih sama subjektif respon terhad dan subjektif respon terbuka. Manakala kertas 4 pula akan diuji objektif aneka pilihan. Okey, ada soalan objektif. Okey, objektif pelbagai bentuk. Okey, mungkin dalam bentuk subjektif, isi tempat kosong. Okey, dan yang terakhir subjektif respon terhad. Okey, jadi kita akan dapat lihat dengan jelas sebenarnya apabila kita akan tengok soalan sebenar. Kita akan paparkan soalan sebenar nanti, cikgu-cikgu akan lebih jelas. Okey, baik. Ini secara umum, okey, pengenalan untuk format baharu. Baik, untuk bilangan soalan. Okey, bagi bilangan soalan, okey, kita tengok kertas satu dulu. Okey, ada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian A ialah kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan. Kenapa dipanggil kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan, cikgu? Sebab apa? Dalam soalan satu ini, dia boleh gabungkan pelbagai bahan. Okey, dijadikan soalan. Jika format lama hanya satu saja gambar ataupun gambar rajah, okey, atau bahan yang diberi. Tapi kini dia boleh gabungkan 2, 3 bahan dalam satu soalan. Okey, itu soalan untuk bahagian A. Okey, markah yang diperuntukkan ialah 30 markah. Manakala untuk bahagian B, okey, 4 soalan. Pelajar ataupun murid perlu jawab satu soalan sahaja. Dan markah yang diperuntukkan sebanyak 70 markah. Okey, maknanya jumlah markahnya ialah 100. Okey, 30 untuk bahagian A dan 70 untuk bahagian B. Okey, untuk kertas 2 pula, okey, terdapat bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa. Okey, dalam bahagian A ada 5 soalan yang perlu ditanya. Okey, 5 soalan yang membawa 35 markah. Okey, bahagian B pula soalan pemahaman. Okey, ada 3 soalan, cikgu. Okey, juga membawa 35 markah dan bahagian C soalan rumusan. Okey, markah yang diperuntukkan ialah 30 markah. Jadi berbeza, cikgu, dengan format sebelum ini, di mana format lama rumusan soalan nombor 1 ataupun bahagian A. Okey, tetapi untuk format baharu, soalan rumusan ialah soalan terakhir, iaitu berada di bahagian C. Okey. Dan jumlah soalan, keseluruhan soalan ialah 9 soalan. Dan pelajar perlu menjawab semua soalan. Okey, tiada pilihan. Okey, kena jawab semua soalan. Okey, baik. Kita teruskan dengan kertas ketiga, iaitu kertas ujian bertutur. Okey, ada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B, di mana bahagian A ialah individu. Mana pelajar perlu diuji secara individu. Okey, diuji secara individu. Okey, dan bahagian B diuji secara kumpulan. Okey, dan jumlah dalam kumpulan 4 hingga 5 orang calon. Okey, berapa markah yang diperuntukkan? Untuk bahagian A ialah 40 markah untuk individu dan bahagian B 30 markah. Jadi markah keseluruhan untuk kertas 3 ialah 70 markah. Okey, sebenarnya cikgu, ini sebenarnya sangat membantu para pelajar. Okey, membantu pelajar untuk mendapat markah yang lebih baik. Okey. Seterusnya untuk kertas 4. Okay, kertas 4 ialah iaitu ujian mendengar. Akan disediakan 4 hingga 6 petikan. Okay, mengandungi 20 hingga 25 soalan. Okay, dan pelajar perlu menjawab semua soalan. Jadi daripada 20 soalan ni, cikgu, 20 hingga 25 ni, soalannya tidak tentu. Okay, mungkin objektif ditanya 10 soalan. Objektif pelbagai bentuk pula mungkin ditanya 10 soalan. Dan subjektif respon terhad mungkin ditanya 5 soalan. Yang penting, cikgu, markah keseluruhannya ialah 30 markah.
dan mengandungi 20 hingga 25 soalan. Okey, dan markahnya ialah 30. Jika kita lihat di sini cikgu, markah untuk keempat-empat kertas ini ialah 300. Kertas 1 100, kertas 2 100, kertas 3 70 dan kertas 4 30. Dan jika cikgu bahagikan kepada markah, kertas 1 membawa 33.3% markah. Kertas 2 pun sama, 33.3%. Dan kertas 3 dan 4 jika digabungkan juga membawa 100 markah. Okey, maknanya membawa 33.3 markah. Maknanya di sini peratus untuk pelajar cemerlang atau pelajar lulus sangat tinggi. Jika pelajar menjawab dengan baik untuk ujian bertutur dan mendengar, untuk lulus sangat-sangat mudah. Jadi lembaga mewujudkan KSSM ini untuk memberi kemudahan atau memberi pelajar lebih yang lemah untuk lulus. Jika sebelum ni pelajar hanya menjawab kertas bertulis 100%, tapi kali ini lembaga peperiksaan wujudkan kertas 3 dan 4 untuk membantu pelajar-pelajar yang lemah. Okey, kita teruskan cikgu. Okey, ini konstruk kita dah terangkan sebentar tadi. Okey, kita tengok tempoh ujian. Tempoh ujian untuk kertas 1, masa yang diperuntukkan ialah selama 2 jam. Jika sebelum ni 2 jam 15 minit dan untuk format baru ini selama 2 jam. Untuk menjawab 2 soalan iaitu karangan bahagian A dan karangan bahagian B. Untuk kertas 2 masih lagi kekal 2 jam 30 minit. Untuk menjawab semua soalan. Seterusnya untuk kertas 3, ujian bertutur individu 3 hingga 5 minit. Akan diberi 3 hingga 5 minit. Manakala untuk kumpulan pula 12 hingga 15 minit. Kita akan terangkan dengan lebih lanjut dalam sesi seterusnya, cikgu. Baik. Dan untuk ujian mendengar pula selama 30 minit. Jelas cikgu? Seterusnya cakupan konteks. Mengenai standard kandungan dan standard pelajaran dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP KSSM. Seterusnya ialah aras kesukaran. Aras kesukaran rendah, sederhana dan tinggi. Diletakkan 5, 3 dan 2. 5 maknanya 50% pelajar dapat menjawab. Ataupun aras rendah sebanyak 50%. Nisbahnya 5 dan sederhana 30%, manakala aras tinggi 20%. Aras kesukaran soalan. Baik. Dan seterusnya iaitu kaedah penskoran. Untuk kertas 1, kaedah penskorannya memang secara holistik. Mana secara holistik ni bukan jawab mana betul, tanda betul ataupun right. Kalau salah, tak ada pangkah. Bukan. Kerana markahnya dinilai secara holistik, secara impression. Cikgu baca kesalahan pendahuluan lengkap, isi lengkap, bahasa gramatis, kurang kesalahan. Jadi mungkin markahnya akan baik ataupun cemerlang. Di secara holistik. Baik. Untuk kertas 2 pula, secara analitik, ada soalan yang secara analitik dan ada soalan yang ditanda secara holistik. Seperti soalan tata bahasa atau kemahiran bahasa, soalan tu secara analitik. Manakala macam soalan pemahaman ataupun soalan rumusan, ditanda secara holistik. Ada soalan yang analitik dan ada soalan yang holistik. Begitu juga dengan soalan bertutur dan
Yang keempat iaitu kertas ujian mendengar, dikotomus dan analitik. Okey, dikotomus ni untuk menentukan betul atau salah. Okey, okey ada jawapan yang betul, salah, betul, salah. Mana mungkin disediakan kotak ataupun ruang untuk jawapan benar ataupun salah. Okey, itu dipanggil dikotomus cikgu. Okey, nanti kita akan jumpalah soalan-soalan bentuk sebegini. Okey cikgu. Saya rasa ini untuk format instrumen. Saya harap cikgu dapat gambaran walaupun masih kurang jelas ataupun sama-sama. Tak apa cikgu, sebab kita akan ada lagi sesi seterusnya yang akan membincangkan dengan lebih lengkap atau lebih terperinci. Okey, ini ialah gambaran kasar atau gambaran umum. Okey, format baharu KSSM. Saya fikir kebanyakan cikgu, saya rasa cikgu dah kuasai. Mungkin ada sedikit kesamaran yang kurang jelas. Jadi kita akan bincangkan dalam sesi-sesi yang seterusnya. Baik cikgu, saya rasa itu saja untuk perkongsian untuk sesi yang pertama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Imran. Ya. Baiklah rakan-rakan guru di luar sana, ya. Demikianlah perkongsian yang dibuat oleh Cikgu Muhammad Imran bin Muhammad Bidin berkaitan format kurikulum baharu KSSM mata pelajaran Bahasa Melayu SPM yang akan bermula pada tahun 2021. Diharapkan perkongsian yang telah dibuat tadi akan membantu pemahaman rakan-rakan guru. Dan sebagaimana yang dimaklumkan tadi, kita akan bertemu lagi pada sesi berikutnya untuk memperincikan lagi setiap satu perkara yang dijelaskan oleh Cikgu Muhammad Imran sebentar tadi. Baiklah rakan-rakan guru, setakat ini dahulu untuk siri kali ini. Kita akan bertemu lagi pada siri yang seterusnya. Sehingga bertemu lagi, kami mendoakan semoga seluruh warga pendidikan khususnya guru-guru di daerah Kuala Pilah sentiasa bersemangat untuk meneruskan perjuangan dalam melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Sekian, sehingga berjumpa lagi pada siri seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.